Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Abu Daud dan Al-Hakim. Barang siapa yang duduk dalam satu majlis, lalu di dalamnya banyak salah dan silap, kemudian sebelum dia bangkit dari majlis, dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada astaghfiruka, maksud dia minta ampun lah tu, istighfar. Maha suci engkau ya Allah, dan aku memujimu dan aku bersaksi bahawa tiada Allah selain engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukannya selama berada di majlis itu. Maksudnya kalau satu-satu majlis tu ada apa-apa kesalahan, semua kira settle, habis kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dalam majlis tu. Majlis yang baik-baik lah. Jangan buat pesta arak apa kan. Tak apalah, hujung saja kita ni lah baca ni tasbih kafarah ni. Kan? Bagi habis semua dosa-dosa tu tak boleh. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmizi. Apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ada macam satu titik hitam dekat hati kita. Apabila dia bertaubat, istighfar, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Jadi hati kita ni, titik hitam tu sentiasa duk jadi sebab kita ni sentiasa buat dosa. Bila kita istighfar, dia bagi hilang balik. Satu cara nak bagi bersih hati. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihan. Maksudnya Tuhan akan hilangkan apa-apa yang dia sedih, Tuhan ganti dengan seronok. Dan memberi kelapangan bagi setiap kesempitannya. Apa-apa masalah, apa-apa kesempitan, Tuhan bagi hilang, Tuhan ganti dengan lapang. Dan memberinya rezeki dari sudut yang tidak disangka-sangka. Ini kelebihan istighfar. Selama hari ni mungkinlah kita sangkakan istighfar ni Allah ampunkan dosa saja. Kita pun sebutlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, Allah ampunkan dosa. Rupanya macam-macam kelebihan Allah bagi. Hujan tak turun pun hujan boleh turun. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Sesungguhnya seorang hamba boleh tertahan rezekinya kerana dosa yang dilakukannya. Kita ni rezeki kita tu dah ada dah, tapi dia macam tertahan. Sebab apa tertahan? Sebab ada dosa. Dan cara yang paling mudah nak hapuskan dosa ni tak lain ialah istighfar. Jadi keterbalikan daripada ayat ni, sekiranya kita ni beristighfar, Allah terima istighfar kita tu, rezeki kita yang masih duduk tertahan tu, dia sampai. Rezeki kita tu mungkin banyak, tapi kita pun tak tahu kan. Kita istighfar saja, tahu-tahu sampai rezeki tu. Sebab selama hari ni rupanya tertahan, kita ni banyak dosa. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Allah telah berfirman, ini hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku pelihara, kecuali yang maksum lah, macam Nabi Muhammad. Maka beristighfarlah kalian kepada aku, nescaya kalian aku ampunkan. Dan barang siapa yang yakin bahawa aku punya kemampuan untuk ampunkan dosa-dosanya, maka aku akan ampunkannya dan aku tidak peduli. Maksudnya Allah tak berkira, kita minta ampun je, dia boleh kata garanti lah bagi ampun. Sebab dia tak peduli, dia kata, dia tak berkira. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sesungguhnya syaitan telah berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku terus menerus akan menggoda hamba-hamba kamu selagi roh mereka ada dalam badan mereka. Selagi sebelum kita ni mati, selagi itulah syaitan ni dia akan goda supaya kita ni buat benda yang sama. Maka Allah membalas, dan demi kemuliaan dan keagungan aku sentiasa mengampunkan mereka selama mereka memohon ampun kepada aku. Jadi syaitan tadi dia seronok lah, dia kata selagi kita ni ada nyawa, dia nak goda kita buat benda salah. Tapi Tuhan dia atas rahmat kasih sayang dia ada bagi pelepasan. Dia buat salah tara mana pun, bila minta ampun je, aku bagi ampun. Jadi syaitan tadi tu macam sia-sia lah kerja dia. Walaupun dia berjaya goda kita buat salah, tapi bila kita minta ampun, Tuhan bagi ampun. Besar ya rahmat Allah. Besar lagi rahmat Allah. Riwayat Abu Daud, barang siapa menjadikan istighfar sebagai kebiasaan, rajin duk buat astagfirullahalazim tu, pasti Allah memberi kepadanya jalan keluar daripada kesempitan. Ada apa-apa masalah, ada aja jalan, cara-cara nak lepas.
dan memberi rezeki yang tidak terhingga. Dan akhirnya hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Sekiranya kita ni rajin istighfar, tak mustahil kita akan Allah pilih untuk jadi kekasih dia. Beruntunglah orang-orang yang Allah pilih jadi kekasih dia. Itu daripada hadis. Kemudian daripada kitab Fathul Bari, Ibnu Sobih berkata, Hasan Al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahawa ladangnya tandus, ladangnya kering. Hasan Al-Basri ni ulama besar. Kata Tok Syekh, ladang saya ni kering dah, pokok apa pun tak jadi dah ni. Kata Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah istighfar. Yang tu cara dia. Lalu ada orang lain pula, orang yang kedua pula datang mengadu. Dia kata kebun dia kering. Kata Hasan tadi, perbanyakkanlah istighfar. Yang tu cara dia. Lalu ada orang yang lain, orang ketiga pula datang mengadu. Dia kata kahwin-kahwin dah, anak belum dapat. Kata Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah istighfar. Maksudnya berdasarkan pengalaman Hasan Al-Basri ni, dia anak murid dia ramai. Dengan istighfar ni tadi, ladang yang kering pun boleh basah. Mungkin hujan lah. Kebun yang kering pun boleh jadi tak kering. Orang yang belum dapat anak pun tak mustahil boleh dapat anak. Salah satu cara dia istighfar. Jadi kita tengok banyaklah kelebihan istighfar ni. Kalau kita himpun-himpunkan kelebihan ni, kita pun rasa nak buat lah, rasa rajin nak buat. Yang pertama, diampunkan segala dosa. Yang kedua, diturunkan hujan lebat. Yang ketiga, menghilangkan kemarau. Yang keempat, ditambah harta. Yang kelima, dikurniakan anak-anak. Yang keenam, dikurniakan tanah pertanian yang subur. Yang ketujuh, ditambahkan kekuatan. Yang ke-8, dikurniakan nikmat berterusan. Yang ke-9, terhindar daripada azab. Yang ke-10, terlepas daripada siksaan pada hari kiamat. Yang ke-11, ni silap tulis, dikurniakan azab. Kalau dikurniakan azab, siapa pun tak mau buat tu. Silap tulis tu, dikurniakan rezeki. Yang ke-12, dicintai Allah. Yang ke-13, mendapat pahala sunnah kerana mencontohi Nabi SAW. Yang ke-14, menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam mana-mana majlis. Yang ke-15, membersihkan hati. Yang ke-16, dihapuskan kesedihan dan diberikan kegembiraan. Yang ke-17, dihilangkan kesempitan dan diberikan kelapangan. Yang ke-18, dikurniakan rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ke-19, rezeki-rezeki kita yang memang dah ada tapi masih tertahan, Allah lepaskan, Allah bagi. Yang ke-20, ada harapan terpilih sebagai kekasih Allah. Itulah tadi antara kelebihan-kelebihan istighfar. Apabila kita tahu kelebihan-kelebihan ni, kita pun rasa nak buat. Cerita tentang musim kemarau, ini sampingan lah. Sekarang ni, pokok-pokok yang kita sebut sakura Malaysia, dia bukan pokok sakura. Dia sejenis pokok daripada Mexico sana. Dia punya bakar asal dia tu. Dia orang pun tanam lah di sekitar Malaysia ni. Yang banyak rasanya di sebelah Kedah, di sebelah Sungai Petani, Alustad tu banyak. Dia dalam setahun ni mungkin sekali kot dia berbunga. Dan dia berbunga tu, kemuncak berbunga dia dalam 2 minggu je. Sekarang ni kalau tak salah dia tengah nak bunga. Sebab saya tengok pokok yang sama dekat dengan Ekonsif, dia dah bunga sebelah. Pokok ni dia besar, tinggi. Kalau musim dia berbunga tu, seluruh pokok tu bunga. Dan kalau kita berjalan di bawah tu, berjalan di atas, bunga-bunga ada yang gugur. Jadi kalau dia jadi tengah musim dia tu, memang jadi cantik lah, macam luar negara. Di Pantai Remis rasa ada satu pokok tu dekat Pasar Rabu, dekat tepi tu. Kalau dia berbunga tu, berbunga semua. Dia bunga putih ada, bunga biasa orang tanam pink, merah jambu. Jadi dia merah jambu semua kawasan tu. Kalau ada 10 pokok tu merah tu. Sekarang ni rasa nak mai dah. Tahun lepas dia dalam awal bulan 4 di Kedah. Sekarang ni musim dia lah kot. Kalau pergi tu cantik lah. Kebetulan siapa kalau waktu ni berkahwin ke ambil gambar kan memang kena. Dia tengah gugur tu kan. Kalau putih lah bawah tu. Kita berjalan tu di atas bunga putih. Di Kedah dia banyak tanam. Dia nak keluar bunga tu lepas kemarau. Sekarang ni panas, memang kena lah masa dia tu. Di hujung-hujung kemarau tu,
Dia keluar bunga dan menandakan musim hujan nak datang. Tu bunga dia. Dia bukan bunga sakura, tapi seakan-akan bunga sakura. Bunga sakura ni kalau tanam sini mungkin tak hidup kot, sebab dia kawasan sejuk, kawasan Jepun tu, Jepun Korea. Jadi pokok apa entah nama dia tak tahulah. Bahasa saintifik dia Tabebuia rosea. Nak sebut pun tak ertilah bunga tu. Kemudian dalam pelajaran yang sudah daripada kitab Imam Ghazali ni, kita bicara hubungan Allah dengan tempat. Jadi secara ringkasnya, yang pertama, Allah tak terpengaruh dengan tempat. Zat Allah tak terpengaruh dengan tempat. Yang terpengaruh dengan tempat ni zat makhluk. Yang kedua, sebelum ada tempat, Allah dah siap-siap ada dah sejak azali. Yang ketiga, bahkan Allah lah yang menciptakan tempat, dialah yang menciptakan ruang. Yang keempat, sebelum Allah menciptakan tempat, zat Allah langsung tak berubah, dan selepas dia ciptakan tempat pun zat Allah tak berubah juga. Sebab zat Allah ni dia tak terpengaruh dengan perubahan. Jadi apa saja yang berubah, cedera ke, semakin tua ke, mati ke, dia ada perubahan lah. Dulu bentuk lain, sekarang bentuk lain. Yang tu bukan Allah, yang tu semua makhluk. Zat Allah ni macam mana dia pada azali dulu, sekarang macam tu lah, tak berubah. Masa akan datang pun macam tu lah, dia tak berubah. Dia kebal daripada perubahan. Yang kelima, zat Allah tidak berada di sana. Kalau orang kata zat Allah di sana, bukan tu. Zat Allah di sini, bukan. Ataupun zat Allah di situ, dia tunjuk di mana lah di situ, bukan. Sana, sini, situ ni pada azali tak ada. Jadi Allah dia tak kena. Di sana pun dia tak kena, di sini pun dia tak kena, di situ pun tak kena. Yang di sana, di sini, di situ kena ni makhluk. Yang keenam, zat Allah tak boleh turun naik. Saat dia duduk atas, kemudian dia duduk di bawah, lepas tu dia duduk di kanan pula, yang tu makhluk. Yang ketujuh, zat Allah tak berada di mana-mana ruang langit ataupun angkasa lepas. Kalau orang kata zat Allah ni ada anu sebelah matahari, bukan. Zat Allah ada langit sebelah sana anu, bukan. Zat Allah dia ada di galaksi lain, bukan juga. Sebab dia tak terpengaruh dengan tempat. Jadi rasanya jelaslah bahagian tu. Nak masuklah pelajaran malam ni, mula-mula tengok fadilat zikir hari Isnin. Zikir ni hari apa pun boleh, cuma mengikut jalan Ghazaliyah lah hari Isnin. La haula wala quwwata illa billah.